So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada nakama sekalian. Hari ini dalam video ni aku nak bersembang sikit lah pasal kekuatan baru ataupun power-ups yang geng-geng Straw Hats dapat semenjak mereka dekat Onigashima. So, ya, dalam video ni akan ada spoiler daripada manga lah. For those anime watcher yang tak mau kena spoil, aku abang Wawai jangan tengok video ni sebab akan ada banyak spoiler daripada manga. Sebelum aku start, aku nak beritahu hampa yang nama aku Aiman and orang selalu panggil aku Aimon. Aku actually selalu buat konten One Piece dekat aku punya own YouTube channel, which is Aimon channel. So, for those yang first time nampak aku dekat sini, salam perkenalan. And also aku nak berterima kasih banyak-banyak lah dekat tim Faiz di studio sebab bagi aku peluang untuk features dalam channel Faiz di studio ni. Memang aku sangat terharu lah. So thank you so much untuk Faiz di studio punya tim. So tanpa membuang masa, jomlah kita sembang pasal power up Straw Hats semenjak mereka dekat Onigashima. So before aku start, aku akan Wawai, aku tak akan sembang lah pasal Franky, Usopp, Brook dan Jinbei. Kenapa aku tak pernah sembang pasal mereka? Sebab satu, Usopp dan Brook ni mereka dua actually tak ada one-on-one fight pun dekat Onigashima, which is very sad lah bagi aku. And also untuk case Franky pula, Franky ni dia ada one-on-one punya fight, tapi dia tak tunjuk any kekuatan baru pun. Dia macam tak ada power up sangat. So aku tak akan sembang jugalah sebab tak ada benda nak sembang kan. And in case of Jinbei ni pula, dia masih lagi Straw Hats yang baru, and kita pun tak pernah nampak sangat pun kekuatan-kekuatan dia sebelum ni. And even dekat Onigashima dia ada one-on-one punya fight, tapi tak ada benda baru sangat yang kita nak sembang. So 4 Straw Hats ni aku tak akan sembang. And also in case ada yang wondering, aku takkan sembang juga pasal Yamato sebab at this point masa aku buat video ni, which is around chapter 1036, Yamato masih lagi belum officially a Straw Hat, so aku takkan include dia juga lah. Okay, so first of all, jom start dengan aku punya waifu favourite aku lah, which is Robin. Macam kita tahu sebelum ni, lepas time skip, Robin actually boleh cipta tangan atau kaki yang gergasi. Dia boleh tumbuhkan tangan dan kaki gergasi daripada mana-mana tempat yang dia nak lah. Tapi dekat chapter 1020, time the fight dengan Black Maria, kita actually boleh nampak yang Robin sebenarnya dia juga boleh buat badan dia jadi gergasi. I mean, dia boleh tumbuhkan badan dia yang gergasi. Sebab dalam panel dalam chapter 1020 ni, kita boleh nampak dia punya upper body, which is separuh daripada badan dia, actually jadi gergasi. Yang dekat keliling badan dia ada macam tangan-tangan panjang lah, tangan-tangan gergasi, sort of macam satu tentacle gitu. So dalam form ni, kita boleh nampak lah Robin dia seolah-olah macam Dr. Octopus daripada Spider-Man, tetapi versi gergasi. Sebab apa? Sebab keliling dia tu ada banyak tangan-tangan dia yang macam tentacle gitu. Tapi walaupun Robin dah tunjuk dia punya new form time dia fight dengan Black Maria ni, Black Maria time tu sangatlah kuat, and Robin masih belum cukup gunakan form tu untuk kalahkan dia. So apa Robin buat? Robin actually ada lagi another new attack, which is bukan new attack, dia actually ada another new form, which is nama form tersebut ialah Demonio Fleur. So form Demonio Fleur ni, sumpah aku abang gampang, memang seram gila. Sebab satu, Robin masih lagi dalam form gergasi dia, and dalam form ni kita boleh nampak Robin dia actually ada tanduk yang menyerupai demon, and dia juga ada gigi yang tajam menyerupai demon juga, and also dia juga ada sayap yang menyerupai demon. And not to mention, version gergasi kali ni bukan separuh badan macam aku cakap tadi, but now the entire body memang dah jadi gergasi lah, sekali dengan kaki dia. And the best part of it ialah kita boleh nampak masa Robin dalam Demonio Fleur ni, seluruh badan dia actually jadi warna hitam tau. Which bagi aku rasa memang Robin sekarang dia telah menggunakan full body armament haki. Tapi although among One Piece fan ramai lah yang argue sama ada benda tu mungkin ataupun tidak full body armament haki, sebab ada setengah fan argue yang kemungkinan Robin tak guna pun full body armament haki time tu, sebab mungkin Oda just saja nak bagi shades warna hitam, nak bagi nampak ada shadow sikit kan, nak bagi nampak seram. Tapi bagi pendapat aku aku rasa itu mungkin full body haki lah. Sebab aku rasa tak pelik pun kalau Robin belajar guna armament haki. Sebab kalau kita ingat balik masa time skip dulu, Robin dia actually training dengan Revolutionary Army tau. And dia training banyak lah dengan Dragon, dengan Sabo. And even dalam chapter 1021 ni pun kita boleh nampak Robin sebenarnya dia dah reti menggunakan Gyojin Karate ataupun Fisherman Karate, which dalam chapter 1021 juga kita found out lah orang yang ajar dia menggunakan Fisherman Karate tu ialah Koala dan Sabo. So tak mustahil lah, aku rasa mesti Sabo at least ajar dia juga cara nak menggunakan armament haki. And dalam chapter ni mungkin sebab dia dah desperate sangat nak kalahkan Black Maria, dia macam dah tak tahu nak buat apa, so dia gunalah dia punya strongest form, and dia gunakan jugalah armament haki. So kemungkinan besar time ni Robin pun actually menggunakan full body armament haki. Okay, then next jom kita sembang pasal second favourite waifu aku dalam Straw Hats pula, which is tak lain tak bukan Nami lah kan, sebab tak ada orang lain dah kan. So untuk Nami ni, macam kita tahu selepas Whole Cake Island, Nami actually berjaya curi Zeus dari Big Mom, dan dia simpan Zeus tu dalam dia punya Klimatak. Sekarang dalam manga,
ada satu momen tu di mana Zeus dia hampir dimakan oleh Hera tau. Hera ni merupakan homies baru milik Big Mom, in which Big Mom cipta Hera tu untuk menggantikan Zeus. So sebabkan Big Mom dia dah tak nak dah Zeus, dia bagi je lah Hera untuk makan Zeus. Tapi at the last moment, Nami actually berjaya selamatkan Zeus, and disebabkan dia berjaya selamatkan ni, somehow Zeus sekarang dah bergabung dengan Klimatak Nami. So asalnya Klimatak tu dia jadikan sebagai rumah kepada Zeus kan, sebab Zeus tinggal dalam Klimatak. But now Klimatak dan Zeus tu dah jadi satu entiti yang sama. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak dalam panel ni, Klimatak baru Nami dia dah ada mulut and dia dah ada mata, which is memang nampak macam hidup lah. Sebab apa? Sebab memang Zeus sekarang dah jadi Klimatak. So Klimatak Nami pun hidup lah sekarang. So apa yang specialnya kalau Zeus dah bergabung dengan Klimatak? Okay, so kita tengok dalam chapter 1016 juga, time Nami versus Alti, kita boleh nampak Nami time ni menggunakan Klimatak baru dia, and Klimatak baru dia ni actually boleh bertukar bentuk and berubah menjadi senjata yang berbeza. Macam dalam chapter 1016 kita boleh nampak Klimatak Nami dia actually berubah kepada bentuk senjata macam mace tu. Mace ni sebuah senjata yang dia ada macam bola besi, lepas tu dia tajam-tajam tu. Klimatak Nami berubah kepada senjata tersebut, and dia menggunakan senjata tersebut untuk serang si Alti. And also di dalam chapter 1016 ni juga kita boleh nampak lah yang Klimatak baru Nami boleh buat satu serangan yang menembak kilat, which serangan tersebut nama dia ialah Ninpo Raite. And Ninpo Raite ni actually cukup kuat untuk menumbangkan satu Tobiropo, which is Alti. Yes, Alti kena serang dengan serangan ni and dia terus tumbang. So ya, aku nampak lah Nami dengan Klimatak baru dia ni memang sangatlah kuat. Tapi in Alti punya defense lah, actually Alti time tu bukanlah at her strongest time dia fight dengan Nami, sebab sebelum tu dia dah kena serang dengan Big Mom. But yeah, still Nami kalahkan dia kan. So Nami memang kuat jugalah dengan Klimatak baru dia tu. Sekarang kita dah tak nampak sangat ada Nami fight dekat Onigashima, tapi aku rasa lepas Onigashima ni mungkin kita akan nampak lagi banyak lah kegunaan Klimatak baru Nami ni. Mesti ada macam-macam function yang baru yang kita tak pernah nampak lagi. So yeah, in the future mungkin kita boleh nampak lah serangan-serangan baru daripada Nami menggunakan Klimatak baru dia ni. Okay, dan habis dah sembang pasal Nami, dan kita proceed pula dekat our favourite doctor, which is tak lain tak bukan Tony Chopper. So yeah, Chopper ni actually upgrade dia tak adalah power sangat, tapi still it is an upgrade kan. So aku cerita jugalah. Okay, macam kita tahu, lepas time skip, Chopper dia dah tak perlu menggunakan Rumble Ball untuk tukar kepada form yang lain kecuali Monster Point. Yang kita juga tahu yang sebelum ni Chopper hanya boleh tahan 3 minit je dalam dia punya Monster Point. Tapi dalam chapter 1014 kita actually found out yang dalam satu flashback di mana time ni Chopper tengah bersembang dengan Caesar, and Caesar actually dia ubah suai Rumble Ball milik Chopper. So disebabkan Rumble Ball tu telah diubah suai oleh Caesar, sekarang ni Chopper daripada 3 minit dia boleh tahan dalam Monster Point, sekarang dia dah boleh go dalam Monster Point selama 30 minit. So ya, itu actually satu upgrade yang besar jugalah, sebab selama ni Monster Point dia hanya boleh tahan dalam 3 minit, but now dia dah boleh tahan selama 30 minit. Tapi apabila dia dah guna sampai 30 minit, dia actually ada macam kesan sampingan lah, di mana bila habis je 30 minit tu dia akan jadi kecil. And kecil tu memang kecil gila, sehingga kan Chopper yang kecil ni dia muat dalam tapak tangan Tristan, which kita boleh nampak lah di dalam chapter 1017. Alright, then kita masuk kepada trio monster pula. And untuk trio monster ni aku nak start dulu dengan watak Sanji. So Sanji ni aku abang gampang dia akan part yang jadi paling panjang lah, sebab bagi aku rasa among all the Straw Hats, Sanji terima buff paling banyak lah. Dia ada power ups paling banyak semenjak dekat Onigashima ni, even lagi banyak daripada Zoro dan Luffy. So buff apa yang Sanji terima? Alright, jom aku cerita. Macam kita tahu dekat Whole Cake Island, kita found out yang sebenarnya Sanji including dengan adik-beradik dia, mereka semua sebenarnya merupakan hasil daripada eksperimen bapak dia, which is Vince Smoke Judge. And bapak dia actually buat eksperimen dekat mereka untuk lahirkan anak-anak yang ada superhuman ability. And as we all know dekat Whole Cake Island, Sanji sebenarnya seorang failed eksperimen ataupun produk yang gagal, sebab dia seorang je tak ada superhuman ability, unlike adik-beradik dia yang lain. Tapi time dekat Onigashima ni, kita found out yang Sanji ni sebenarnya dia ada genetik superhuman dalam badan dia. Cuma somehow dia macam tak boleh unlock Vince Smoke punya ability yang ada dalam badan dia. Tapi semenjak dia menggunakan red suit dekat Onigashima ni beberapa kali, somehow red suit tersebut dia macam tolong unlock all those superhuman genetik yang ada dalam badan dia. And sekarang ni dia dah boleh gunalah superhuman ability sama macam abang-abang dia. So superhuman ability apa yang aku maksudkan? Alright, first off,
dia sekarang dah ada super regeneration. Dalam chapter 1029 kita boleh nampak masa Queen fight dengan Sanji, and time ni Queen actually patahkan banyak gila tulang-tulang dalam badan Sanji. Tapi setelah tulang-tulang dia patah, dalam beberapa saat sahaja, tiba-tiba semua kecederaan dia disembuhkan serta-merta. Ini apa yang aku masukkan dengan super regeneration, in which dia boleh menyembuhkan segala kecederaan yang ada in an instant. Sekejap je dia dah boleh sembuhkan balik semua kecederaan dia. And then second punya superhuman ability yang dia dapat pula ialah sekarang ni dia dah ada exoskeleton yang keras sebiji sama macam adik-beradik dia. Exoskeleton tu apa? Basically means dia ada kulit yang sangat keras lah. Kulit dia tu memang sangat keras sehingga kan dalam chapter 1029 ni juga kita boleh nampak Queen ada satu time ni dia cuba nak hayun pedang dekat kepala Sanji tau. And time dia hayun pedang tu dekat kepala Sanji tak jadi apa, steady je Sanji. Tapi apa yang berlaku ialah pedang Queen sendiri tu patah. So dekat sini kita boleh nampak lah Sanji sekarang dah jadi makin kuat, and dia punya durability pun dah increase sebab dia dah ada exoskeleton. And even dalam chapter 1030 Queen sendiri mention bahawa time Queen libah pedang dekat kepala Sanji tu, Queen sendiri tahu yang time tu Sanji tak menggunakan armament haki langsung. So kita boleh nampak lah Sanji actually tank all those attack tanpa menggunakan sebarang armament haki. So kat sini kita boleh nampak lah memang exoskeleton dia tu sangat keras. And also disebabkan exoskeleton tersebut, sekarang ni Sanji badan dia dah jadi bulletproof. Sebab apa? Sebab dalam manga sekarang ni pun kita ada nampak satu momen di mana Sanji ni dia kena tembak dengan orang bawahan Kaido. And orang bawahan Kaido tu bila dia tembak, peluru dia tu kena badan Sanji tapi tak jadi apa pun. Dia macam reflect balik. Sebab apa? Sebab badan Sanji keras. So sekarang ni Sanji pun dah jadi bulletproof. Kalau hampa rasa macam buff yang Sanji dah dapat sekarang ni dah cukup banyak, hampa silap lah. Sebab ada lagi sebenarnya kekuatan baru yang Sanji dapat, in which bila dia dah unlock superhuman ability tu, dia dapat juga enhance speed dan juga enhance power. I mean enhance strength. Apa maksud enhance speed dan enhance strength ni? Maksudnya sekarang kekuatan dan kelajuan dia dah naik mendadak lah. Dia punya kelajuan tu aku nak abang hampa, dia punya dah jadi laju tu sehingga kan bila dia bergerak Queen tak boleh nampak. At first Queen ingatkan Sanji menggunakan ability halimunan tanpa menggunakan red suit, but it turns out rupa-rupanya Sanji hanya bergerak terlalu laju sehingga kan Queen sendiri tak boleh nampak. Queen ni second Yonko commander tau. So mesti at least dia ada jugalah observation haki. So with dia punya observation haki sendiri pun level second commander ni, dia sendiri tak boleh nampak kelajuan Sanji. So Sanji memang dah jadi laju gila. Aku really hope nanti mungkin kita boleh nampak dia fight dengan Kizaru lah kot, since dua-dua karakter sekarang dah jadi laju gila. And then one last upgrade yang Sanji dapat ialah dia actually boleh menggunakan Diable Jambe versi baru, in which dia panggil sebagai Ifrit Jambe. Ifrit Jambe ni basically just Diable Jambe tapi versi yang lebih panas. Sebab apa? Sebab sekarang ni macam kita tahu Sanji dia dah ada exoskeleton yang keras. So disebabkan dia ada exoskeleton yang lebih keras, kaki dia sekarang dah boleh tampung api yang jauh lebih panas. Sebabkan itu dia menggunakan api yang lebih panas, and disebabkan itu dia namakan Diable Jambe dia as Ifrit Jambe, in which just version Diable Jambe tetapi lebih panas. So itulah dia buff ataupun power ups yang Sanji dapat. Memang banyak gila. Memang aku rasa time dekat Onigashima ni Sanji macam spotlight juga lah, sebab memang banyak gila ability baru yang dia dapat. Okay, then kita go pula dekat dia punya rival, Sanji punya rival, which is tak lain tak bukan Zoro lah kan. Okay, so Zoro ni pun dia ada juga power ups ketika dekat Onigashima ni. First off, kita found out yang Zoro sebenarnya ada Conqueror Haki. Yes, actually time dia fight dengan Kaido, which is dalam chapter 1010, time ni Zoro actually menggunakan Ashura untuk serang Kaido. Setelah Kaido kena serang dengan Zoro tu, Kaido actually terkejut, and dia cakap dekat Zoro yang dia tak sangka Zoro pun ada Conqueror Haki. So adakah Ashura tu sebenarnya another different method of menggunakan Conqueror Haki? Kita pun tak tahulah. Tapi benda ni bukan benda yang aku nak sembang dalam video ni. Okay, and then second upgrade yang dia dapat ialah dia dah boleh menggunakan Advanced Conqueror Haki. Yes, kepada anime watcher mungkin apa first time dengar lah kot perkataan Advanced Conqueror Haki. Tapi dalam manga sekarang memang dah ada dah Advanced Conqueror Haki. Kita dah nampak macam mana Advanced Conqueror Haki tu. Yang ni aku akan sembang more detail time aku sembang pasal Luffy punya power ups lagi. So dalam chapter 1033 kita boleh nampak lah yang Zoro memang struggle gila fight dengan King. Memang King time ni jauh lebih kuat daripada Zoro lah. So disebabkan ini Zoro dia macam nak more power, dia nak jadi lagi kuat supaya dia boleh kalahkan King. So apa yang Zoro buat? Zoro actually dia biar Enma, which is pedang baru yang dia dapat tu, untuk sedut semua haki yang dia ada. Sebab macam kita tahu sebelum ni Enma memang dia suka sedut haki pengguna dia kan, which is Zoro. Tapi sebelum ni Zoro macam tahan je, dia macam halang Enma daripada sedut. But this time dia biar je Enma sedut everything. And yang menariknya,
time Enma duk sedut semua haki dalam badan Zoro, kita boleh nampak orang bawahan Kaido sekeliling tu semua pengsan, which memang tak lain tak bukan efek kepada conqueror haki lah. Dan lepas Enma dah habis sedut apa semua tu, kita boleh nampak juga dekat keliling pedang Zoro ada kesan efek-efek kilat warna hitam, which efek kilat-kilat warna hitam tu merupakan kesan advance conqueror haki. So aku rasa mungkin disebabkan Enma sedut semua haki yang ada dalam badan Zoro. Dia sedut sekali lah dengan Conqueror haki, dengan Advance Conqueror-nya. And sekarang ni Zoro dah mampu menggunakan Advance Conqueror haki. Dan disebabkan dia dah ada Advance Conqueror haki ni lah, dia dah boleh slash King dengan efektifnya. Sebab sebelum ni Zoro walaupun dia menggunakan Shishi Sonson, dia bagi direct hit dekat badan King pun King tak cedera langsung tau. Sebab King memang dia punya kebai tu lain macam lah. But now with Advance Conqueror haki, Zoro dah mampu menebas si King ni. So itulah dia buff untuk watak Zoro. Okay, then kita go kepada last Straw Hat, which is the captain of the Straw Hats himself, which is tak lain tak bukan our future Pirate King, Monkey D. Luffy. Okay, so part Luffy ni mungkin dia takkan up to date sangat lah. Sebab at this point masa aku buat video ni, which is baru around chapter 1036, time ni Luffy vs Kaido tak habis lagi. Straw Hat punya fight yang ni semua dah habis. Tinggal Luffy vs Kaido je tak habis lagi time ni. So mungkin nanti in a few weeks, in another few chapter, mungkin Luffy akan dapat power ups yang lebih baru yang aku tak mention dalam video ni. So aku minta maaf awal lah sebab time aku buat video ni pun memang tak ada lagi yang power ups baru ni. So aku cerita dengan apa yang kita tahu sahajalah buat masa sekarang. So buat masa sekarang, power ups baru yang Luffy dapat tu ialah Advance Conqueror haki lah, which sama macam Zoro guna tu. So dalam chapter 1010 ni kita boleh nampak lah Luffy dia actually salute Conqueror haki ataupun kita panggil sebagai Advance Conqueror haki lah dekat tangan dia. And disebabkan dia salute Advance Conqueror haki ni dekat tangan dia, kita boleh nampak ada kesan efek-efek kilat warna hitam. And Luffy terus charge pergi serang dekat Kaido dengan serangan Advance Conqueror haki ni. And kita boleh nampak serangan dia actually efektif tau against Kaido. Kaido actually terpelanting jauh bila kena serang dengan Luffy ni. And apa kena ingat, Luffy time ni merupakan Luffy dalam dia punya own base form, bukan Luffy dalam gear second, bukan Luffy dalam gear 4. So base form Luffy pun sekarang dah boleh mencederakan Kaido. Sebab apa? Sebab dia menggunakan Advance Conqueror haki. And yang menariknya, masa Luffy nak tumbuk Kaido tu, kita boleh nampak tangan Luffy actually tak bersentuh pun dengan badan Kaido, tetapi efek tu dah ada. Tiba Kaido dah melambung. Even Law tadi pun terkejut. Law saya cakap, wish, tangan Luffy tak bertembung pun dengan badan Kaido, tapi somehow Kaido dah melambung jauh. So mungkin lah Advance Conqueror haki ni dia macam mencipta satu barrier halimunan ataupun perisai halimunan keliling tangan Luffy. And disebabkan itu bila dia tumbuk, dia macam increase dia punya power. And tu Kaido pun kena dengan serangan tersebut. At this point, Advance Conqueror haki memang kita pun tak tahu sangat the detail of it. Sebab macam aku cakap, Luffy vs Kaido punya fight pun tak berakhir lagi since aku buat video ni. So nothing much to say lah about Advance Conqueror haki. But itulah dia buff yang Luffy dapat so far. Aku rasa nanti bila as the fight progress, Luffy confirm punya dapat attack baru, kemungkinan Gear 4 yang baru ataupun Awakening Devil Fruit ke, atau mungkin Gear 5, kita tak tahu lah. Tapi aku rasa mungkin Luffy akan tunjuk form yang baru. But at this point kita hanya dapat tahu Advance Conqueror haki je lah untuk upgrade si Luffy ni. So thank you so much for those yang tonton video ni daripada mula sampai habis. And again, aku nak berterima kasih banyak-banyak dekat team Faiz D Studio sebab memberi aku peluang untuk futures di dalam channel Faiz D Studio. So dengan itu, video ni pun tamat. Aku pun ciao dulu. Thank you nakama sekalian.